Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersiaran secara langsung. Kami di Carnival. Carnival Jom Heboh. Anjung Floria Putrajaya. Yeah. So, Assalamualaikum guys. Selamat pagi semua. Ini sebenarnya Jom Heboh. Sekarang ni kita pukul 8 pagi. Yep. Baru nak start jadi sibuk dan ramai dekat sini lah sebenarnya. Ya, saya sangat terkejut. Pagi-pagi semua orang dah kerumun dah sampai dekat sini. Menandakan betapa semua merindui Carnival Jom Heboh. Betul. Semua pun tak sabar sebab ada pelbagai aktiviti menarik. Kalau kat rumah rasa macam, nak pergi mana? Nampak kami dekat mana? Dekat sinilah di mana anda patut berada. Betul, nanti kami akan tunjukkan antara aktiviti yang ada di sini. Jadi untuk anda kena kekal bersama dengan kami dalam Borak Kopi Diam. Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya bila kita bersama. Alright, jadi hari ini kami begitu teruja sekali apabila dapat bersiaran secara langsung di Putrajaya ni. Dan pastinya ada pelbagai aktiviti yang ada seperti anda dapat tengok tadi. Kita ada RV. Yes. RV yang mungkin ada yang nak tengok kat dalam tu, apa yang ada mungkin kali pertama nak tengok. Sebab tu kita bawakan untuk anda antara aktiviti yang ada. Ya, betul. Sebab bercakap pasal RV ni, selalu kalau kita pergi overseas lah kan. Mungkin dia pergi dengan family, kat New Zealand dan sebagainya. Tapi kalau dekat sini, kita ada bawakan beberapa. Jadi kalau rasa nak experience, nak rasa sendiri, macam mana naik RV katnya? Boleh road trip. Mana tahu balik Terengganu, Mak Dang. Betul lah, balik Terengganu. Saya pun pernah naik tapi dekat Malaysia belum lagi, dekat belum UK. lagi. So selepas ni saya nak pergi naik sekejap, nak pergi tengok dalam Boleh. macam mana kan. Okey. Itu kejap lagi. Sebab Muaz dengan cerita ada banyak lagi aktiviti-aktiviti yang best. Saya kan paling teringin saya kan masa saya pergi Istanbul tu. Saya kata nak sangat naik hot air balloon. Tak payah jauh-jauh. Dekat sini Carnival Jom Heboh kita ada. Betul. Jadi untuk anda semua kena datang. Kami tak boleh tunjuk lah sini, bukan kat belakang. Sama Tapi kejap lagi Betul. kita akan cuba bawakan untuk anda antara aktiviti yang menarik. Cuma sebelum nak ke Putrajaya ataupun nak ke aktiviti di tempat anda tu, jom kita saksikan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda. Ya, betul. Okey ke tak cuaca hari ini? Jom kita cek. Saya rasa Kuala Lumpur ni nampak cuaca hari ini macam best. Oh, nampak, agak mendung sikit kan, mendung tak sikit, panas sangat. Tapi agaknya harap-harap tak hujan lah. Okey, jadi kalau cuaca di Kuala Lumpur hari ini apakah ramalannya? Okey, awak rasa macam mana Muaz? Okey, saya jangkakan kalau ini kita lihat pada laporan yang telah pun diberikan, dijangkakan hujan lebat. Baik. Tapi pada sebelah pagi ni okey ya, dan juga anda yang berada di Shah Alam juga dijangkakan dalam keadaan cuaca yang sama ya. Ya, betul. Okey, ini ribut peti dijangka lah kan. Lepas tu kita ke mana Mak Dan? Kita ke Ipoh Block dan Ipoh kita nampak blok ribut peti, dijangka ribut peti di Ipoh juga. Georgetown Cerah. Itu juga cerah di Georgetown, alhamdulillah cerah. Okey, lepas tu kita ke Alostar. Orang Alostar jangan risau noh. Sebab nampak macam cerah. Pandai kan cakap utara? Boleh, Pandai, boleh. Manakala di Arau juga dijangkakan keadaannya hujan. Ya, dan ke Pantai Timur di Kota Baru nampak ribut peti blok di Kota Baru dan juga sama di Kuala Terengganu, ribut peti di Kuala Terengganu Okey, nampak tu kampung Mak Dan tu. Kuantan, okey kata nampak ribut peti juga. Nampak macam cuaca agak mendung juga ya. Okey, manakala di Johor Bahru juga dijangkakan ribut peti di sana. Melaka di Alright, dan kita ke Seremban. Seremban Blok kita ribut peti di Seremban juga. Okeylah, saya rasa Kuching dengan Sabah ni saya teka je lah. Ribut putih ada apa? Ribut peti di Kuching dan Sabah pun kan betul. Ini jangkaan saja sebab kita bagi tahu ni supaya anda semua boleh buat planning. Tapi insya-Allah kalau bercakap tentang cuaca di sini di Putrajaya ni saya nampak memang sedap. Tapi ini tips nak bagilah, tips. Let's say lah kalau rasa macam apa perlu dibawa ke sini. Bagi saya yang bawa anak-anak kecil mungkin boleh bawa payung, bawa kerusi, yang boleh bawa tu kan bawa makanan jangan risau. Sini banyak. Betul. Ya, dan satu lagi jangan lupa untuk pakai pelitup muka untuk datang ke sini. Betul. Ya, kami ni pun masa live ni je. Kejap lagi nak keluar jalan-jalan. Kena pakai lah. Masuk dalam ke apa kena pakai lah. Tapi saya agak excited juga nak datang ke sini dan rasanya semua orang pengunjung ke sini pun excited juga sebab kita lebih 2 tahun kita dah datang event gini. Dan sebenarnya kerja pertama, job pertama yang saya pernah buat pada tahun 2014 dulu ada iklan untuk Jom Heboh. So memang saya ada sentimental value sikit.
ada hujung Sabah ni lah. Ada macam seorang Mak Saleh dalam iklan tersebut. Mak Dan rupanya. Rupanya Mak Dan. Mak Dan rupanya. Sekarang ada host Borak Kopi Tiang pula kan. Kopi Tiang, betul ke? Betul ke? Kopi Tiang. Borak Kopi Tiang. Borak Kopi Tiang. Betul. Boleh tu. Borak Kopi Tiang. Okey, jadi seperti biasa, kalau kita di set selalunya kita memang ada banyak perkongsian sama juga dengan sini. Cumanya di sini lebih meriah, lebih luar biasa, di mana kita akan buat anda rasa macam sekarang juga nak pergi. Nak bagi tahu, terlupa nak bagi tahu tadi. Kalau anda semua contohnya nak keluar datang ke sini, boleh tengok kami di Facebook Live. Facebook Live juga ada dekat YouTube, dekat Instagram, semua boleh follow Borak Kopi Tiam. Okey, jadi satu lagi, pada hari ini kita nak bawa sesuatu yang menarik di Borak Kopi Tiam ini. Sebab kita nak bercerita mengenai negara Jepun. Tapi sebab kita tahu pelbagai pengaruh budaya yang ada di Jepun tu telah pun datang ke Malaysia kan. Betul. Dari bajunya, dari dramanya, makanan, animenya, musiknya, contohnya J-pop. Betul. Kan, semua drama dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak buat sesuatu yang saya rasa cute, kawaii. Apakah itu? Okey, kita nak belajar, kita nak tengok balik antara anime yang pernah kita saksikan daripada kecil dulu. Okey, bagi satu anime Jepun yang Mak Dan tengok. Satu yang saya tengok masa kecil dulu adalah Pokemon. Pokemon anime kan? Pokemon kan? Betul. Okey, dia tak tahu ini anime ke tak. Doraemon. Okey. Betul. Tidak anime juga tu. Favorite. Kalau kita tengok itu antara listnya, ini trivia kami sediakan untuk anda. Okey. Antara anime yang popular di Malaysia. Jom, let's go. Jom. Anime adalah istilah Jepun untuk animasi yang merujuk kepada semua bentuk media animasi, sama ada lukisan atau komputer. Beberapa siri anime popular dari Jepun semenjak tahun 1960-an sehingga ratusan episod, dan ia mempunyai peminat tersendiri di seluruh dunia. Antara rancangan anime yang popular di Malaysia adalah Sailor Moon, anime yang popular sekitar tahun 1990-an, dan ia bukan saja mendapat sambutan di Malaysia dan Jepun, malah di seluruh dunia. Populariti Sailor Moon telah menghasilkan sebahagian besar kandungan dunia anime, termasuk 3 filem, 39 permainan video dan pelbagai runut bunyi berasal daripada kandungan anime. Ia juga mendapat adaptasi anime kedua bertajuk Sailor Moon Crystal dan ditayangkan di seluruh dunia bermula Julai 2014. Franchise Pokemon bermula daripada permainan video dan menjadi salah satu kartun yang diminati ramai. Perjalanan watak utamanya dalam mengumpul Pokemon bermula sejak tahun 1999 sehinggalah sekarang. Siri anime Pokemon telah berlangsung selama 24 musim dan akan bertambah lagi apabila terdapat generasi Pokemon baru. Siri animasi Doraemon antara siri animasi yang paling popular di dunia dan dicipta oleh Fujiko F. Ia mengisahkan sebuah robot kucing yang bernama Doraemon yang mengembara ke masa lalu dari abad ke-22 untuk membantu seorang kanak-kanak bernama Nobita. Doraemon sangat digemari di seluruh dunia dan sentiasa berada di hati peminat. Siapa yang tak pernah tengok Crayon Shin-chan, animasi dari Jepun yang menjadi kegilaan bukan sahaja kanak-kanak, malah emak dan bapa juga. Karakter yang bersahaja keluarga Nohara nyata membuatkan ramai yang tidak kering gusi melihat kelatar Shin-chan dan adiknya Himawari dan ibu bapa mereka. Animasi Crayon Shin-chan ini adalah hasil lukisan komik seorang kartunis Jepun yang bernama Yoshito Usui. Siapa yang masih lagi menonton kartun anime sehingga kini? Cuba kongsikan yang mana menjadi kegemaran anda. Macam mana? Siapa nak naik lagi? Boleh? Saya rasa ini adalah kenderaan yang paling sesuai untuk saya balik Raya Haji. Ya. Sebab saya dengan Mak Dan nak balik Terengganu ni. Ya ke? Boleh, Mak Dan? Boleh, kita balik sama lah. Balik sama. Macam tu saya tak terlibat, saya nak balik Negeri Sembilan je, tak jauh. Tapi saya tumpang lah. Lepas kita bagi 3 hantar sana dulu, lepas tu kita balik ke Terengganu. Sebab Boleh tak? rasanya boleh. Contoh saya setuju. Tapi rasa macam ramai boleh naik ni, Mas. Betul. Saya rasa dalam satu family boleh, Mak Dan, 5-6 orang. Boleh rasanya. 4-5 orang sebab dia katil dia agak besar dalam. Dan dia memang ada bau macam kereta baru terus. Sedap bau ni. Lepas tu saya duduk dalam ni sikit kan. Dapat bau kereta baru tu. Dan dikatakan kalau nak ni kena pre-order. Jadi anda kena datang ke sini sendirilah untuk merasai RV yang ada kat sini. Dan tengoklah kat dalam tu ada katil apa semua. Ini saya rasa tak sampai Terengganu ni. Saya berhenti kat Nilai, saya tidur je kot. Amboi, lain kat sini. Tapi tak apa. Sekarang ni anda semua boleh tengok Borak Kopi Tiam. Jangan tidur. Sebab kita akan bersama dengan anda sampai habis rancangan. Kita rehat sekejap. Rehat sekejap Saya nak test dah sekejap. Tes. Jom. Masuk. Terengganu.
jom heboh. Jadi jemput datang kerana awal pagi lagi dah ramai yang sampai untuk melihat apa yang menarik di sini. Itulah, dan salah satu yang menarik dekat sini sebenarnya saya sampai tadi dan nampak ada orang tengah make up, tengah bersolat, tengah pakai baju yang menarik sangat. Betul. Saya tengok, apa ni kan? Tak pernah tengok ni. Siapa so saya ni? jadi macam excited sangat nak tahu apa ni sebenarnya. Okey, jadi oleh kerana itu untuk anda, kita kan bercerita mengenai budaya Jepun dan ini antara yang anda dapat saksikan. Saya tengah jalan-jalan tadi, nampak Ultraman naik motor. Saya terkejut tau. Saya tengok, Ultraman naik motor. Rupa-rupanya hari ini kita bawakan untuk anda mengenai cosplay dan kita nak tanya dengan orang yang memang arif mengenai cosplay ni, Mat Dan. Yes. Kita ada Encik Syaifuddin bersama isterinya Puan Mawar yang kita nak tanya sebenarnya sikit tentang cosplay ni. So, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ini first time datang ke Jom Heboh ke? Show heboh first time di-invite oleh Budak Kementerian ni kali kedua. Okey, cantik. Tapi okey, rasanya untuk pertamanya ya, kita sebagai host dan rasanya semua penonton juga nak tahu apa itu cosplay sebenarnya. Cosplay adalah pakaian kostum. Kita memperagakan. Itu adalah cosplay. Memperagakan? Ya, memperagakan pakai baju custom. Orang tu pakai baju custom, itulah masuk cosplay. Okey, baju yang di custom tu adalah berdasarkan anime yang ada atau tambah mengikut kesesuaian yang dimahukan? Pelbagai. Dia ada yang Adiwira, anime, banyak dia punya karakter lah. So kalau cosplay ni tak semestinya dia kena yang anime daripada Jepun tu, dia boleh apa-apa pun. Ya, betul. Okey. So mana boleh buat watak sendiri, boleh reka you punya hero sendiri ke, ataupun nak jadi Iron Man ke, boleh juga kan? Ya, betul. Okey. Alright. Jadi Pak Mawar, kalau kita tengok berapa lama dah sebenarnya terlibat dalam cosplay ni bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang kat bawah tu kan? Jadi saya rasa bukan semua orang boleh minat yang sama ni. Jadi adakah Puan Mawar juga, sebab hari ni dia nak interview, jadi dia tak pakailah dia punya kostum dia kan? Jadi Puan Mawar join sekali ke macam mana? Okey, saya dulu adalah join jugalah. Tapi sekarang lebih baik saya macam ni je kot. Tak bercosplay lah. Okey, saya dalam bidang ni dah join dengan diorang dalam 6 tahun, start 2016, lebih kurang macam tu. 6 tahun itu yang start LOL cosplay diberi nama. So saya tak nak lah sebab kita orang sekarang lebih selesa macam ni, tak bercosplay. Okey, jadi bagaimana industri cosplay kat Malaysia ni? Sebab ramai juga nak tahu kan, adakah besar ataupun sebenarnya tertumpu kepada Lembah Kelang saja, ataupun sebenarnya seluruh Malaysia setiap negeri dah ada pecinta-pecinta cosplay ni? Saya rasa buat masa ni sekarang sudah trend. Kita tengok setiap minggu dah ada event. Maksudnya penerimaan orang tu dah positif lah. Tak tahu, kalau bagi saya kan, macam 5-6 tahun lepas, 10 tahun lepas pun saya tak pernah tengok cosplay ni apa. Tapi sejak macam tahun lepas, 2-3 tahun ni kan, macam tengok kerat sikit cosplay dan nampak ada event-event. So rasanya macam trend ni tengah meningkat sekarang ke macam mana? Saya rasa sekarang ni meningkat sebab 2 tahun kita dah macam hold, tiba-tiba dah endemik, semua boleh terus boom lah. Kalau Encik Syaifuddin, biasa you akan pakai watak macam mana kalau Encik Syaifuddin pakai? Saya suka pakai macam Adiwira, macam Tokusatsu sebab dia tak nampak muka. Okey. Dia ni malu juga kan kalau nampak muka, malu kan? Sebenarnya tak juga. Kalau saya jadi juri, saya pakai yang nampak muka lah. Okey. Sebab tadi Cik Syaifuddin kata ada jadi juri, ada pertandingan ke untuk cosplay ni? Ya, untuk yang akan datang saya ada buat event di Paradigm JB 29 Jun hingga 3 Julai di Johor Bahru. Sebab Jun ni saya punya masa memang padat. Setiap minggu ada acara. Okey. Jadi kalau dah jadi juri, apa yang dilihat kepada cosplay ataupun pertandingan tu? Adakah dari segi pemakaiannya, dari segi peragaannya? Peragaan, dia punya ketepatan, persembahan. Ada persembahan? Ya. Dia persembahan yang dia buat tu lah. Jadi satu yang kita nampak dekat bawah tu pun pakai yang cantik-cantik, yang bermakeup dan sebagainya. So nak pakaikan kostum tu siap daripada kosong sampai ke siap habis. Biasa berapa lama nak boleh ke siap pakai kostum macam ni? Dia depend. Macam yang makeup kadang-kadang ambil masa macam 2 jam. Memang lama lah makeup sebab nak nampakkan karakter tu hidup. Macam biasanya macam yang makeup ni cosplay yang terkenal macam King Angel, yang macam buat prop
Pak Andrin ada dekat bawah tu yang selalu join dengan event saya lah, Kinomoto Sakura dan Rosen. Okey. Jadi Pak Muam, bagaimana pula dari segi cabarannya bila nak pakai ataupun nak buat cosplay, nak pakai kostum ni? Saya rasa benda ni bukannya boleh beli kat kedai, boleh siap satu ni. Mesti akan ditambah, dibuat sendiri. Cabarannya bagaimana? Cabaran memang susah sebab tak semestinya diorang beli tu perfect. Kebanyakannya ramailah yang saya tengok diorang prop sendiri, jahit sendiri. Macam itu AJ Lau, dia sebenarnya designer dan semua dia buat sendiri. Beli kain jahit sendiri. Sama lah macam itu yang macam Pak An tu, yang Ultraman tu, dia custom sendiri, dia prop maker. Kebanyakannya ramai yang kalau macam ni diorang lagi selesa buat sendiri, tile sendiri kan. Kadang-kadang kalau beli tak ngam, tak matching dengan diorang. Betul lah. Size betul. Maknanya mungkin kena ada yang seni tu juga yang nak buat kan. Bukan semua orang boleh buat kan. Tapi dia macam spesifik ke pada satu golongan yang memang suka buat cosplay ni, ke memang macam ada orang muda buat, ada orang tua buat, semua orang buat, ke macam ni dia punya market dia sebenarnya? Market dia ada, kalau orang cari dia akan carilah prop maker tu. Dia bakat diorang memang tersendiri yang ada lah. Maksudnya tak kira tua muda kan. Ada yang macam buat Predator ke, ada yang berusia, tak kira tua muda. So asalkan ada minat, diorang boleh menjual watak yang diorang buat tu, kostum tu kan. Yes. Betul, saya tengok watak yang dibawa tu bersesuaian lah kan. Sebab tu nampak karakter tu lebih naik dengan kostum yang ada tu. Jadi mungkin kalau ada rakan-rakan kita yang minat, yang nak join, ada tak Facebook ataupun Instagram yang boleh diorang follow? Boleh layar Facebook saya, LOL Cosplay Malaysia. Okey. LOL Cosplay Malaysia. Ya. Alright. Saya nak berkenalan dengan cosplay ni, yang tu Ultraman kita kenal. Yang macam burung tu apa? Birdman ke? Itu Rosen Hanimasu, dia watak daripada Mobile Legend Mobile Legend, Rosen Hanimasu. animasi. Yang tepi dia tu? Yang kuning tu AJ Lau. AJ Lau of them. Yang lagi seorang tu Kinomoto Sakura. Oh, Kinomoto Sakura. Okey. Diorang ni di antara yang sentiasa support event low cosplay. Yes. Dan diorang ni semua dah pernah jadi juri dalam event kami. Jadi ada yang dari Johor Bahru, ada yang dari KL. Dahsyat. Besar juga community dia kan. Terima kasih datang jauh-jauh untuk bersama dengan kita pada hari ini. Luar biasa. Madan, kalau ada minat Madan, kita sanggup buat apa saja Madan? Tu kan? Rasa dia sanggup boleh habis beribu-ribu ringgit untuk buatkan satu kostum kan? Yeah. Jom kita pergi buat boleh. Kan? Jadi terima kasih bersama dengan kami pada hari ini. Dan kita dua orang je. Mana Daya? Daya mana pula? Kan? Okey, kita sekarang ni kita pergi ke Daya pula. Daya ada kat mana? Tu katanya ada sesuatu nak dikongsikan. Silakan Daya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Muaz dan juga Mak Dan. Wah, seronok ya. Cosplay lah, anime lah. Memang hari ini memang kita meriah sangat di sini. Dan sekarang Daya mungkin berada di pekarangan yang lain, tapi tidak berapa jauh sebenarnya. Sebab hari ini sebenarnya saya bersama dengan seseorang, saya rasa orang yang sangat penting yang membuatkan anda tahu lepas ni nak datang Putrajaya, kita nak buat apa. Sebab kita bersama dengan Datuk Top Laner Fadul Mak Ujud, iaitu Presiden Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak pagi-pagi dah senyum ceria ya, sebab nampak ramai orang hari ni kan? InsyaAllah hari ni rasanya setelah lama jom heboh tak ada. Ya. Saya rasa hari ni meletup ni. Meletup kan? Itu saya kata memang kita kasih heboh dan terus heboh lagi di sini Datuk. Okey Datuk, sebenarnya saya tertarik sebab tengok macam ada Hari Rekreasi Putrajaya. Jadi mungkin ramai yang tak tahu ni, mana datang idea nak usulkan Hari Rekreasi Putrajaya Datuk? Okey, Putrajaya ni kita sekarang ni kita mempromosikannya sebagai tempat berrekreasi. Semua golongan akan datang di sini, terutamanya remaja. So kita buka sekarang ni kebanyakan taman-taman kita, terutamanya tasik kita, di sekitar tasik kita, laluan pejalan kaki kita ada 38 kilo kan Daya? 38 km, wow, okey. So, Hari Rekreasi ni kita buka kepada orang ramai datang ke Putrajaya, enjoy tasik, berkelah,
ada camper van, boleh memancing, boleh berkayak dan macam-macam aktiviti kita rancang. Terutamanya bersempena dengan Jom Heboh hari ni. Oh, itu yang menarik tu sebab saya rasa Datuk macam bila kita bercakap tentang aktiviti outdoor, rakyat Malaysia saya rasa semasa pandemik kita mula bila dapat kebebasan untuk keluar tu semua banyak buat aktiviti outdoor. Jadi saya Datuk kata tadi boleh keluar ke tasik dan sebagainya memang menarik. Jadi apa mungkin pengisian yang akan ada Okay, untuk hari ni kita special. Kita ada buat pertandingan memancing. Wow. Saya ingat lebih kurang 1 kilometer panjangnya. Kita benarkan pertandingan pertandingan memancing. Kita ada 2 kategori. Satu pertandingan memancing biasa. Besok untuk memancing toman. Ada toman tu kita tangkap. Ada hadiah-hadiah yang menarik. Di samping tu kita juga ada Pantai Floria. Tu saya nampak kalau mungkin penonton boleh tengok di skrin sekarang. Itu kita bagi bayangan kepada anda lah kiranya. Ya, Pantai Floria ni yang pertama yang kita buat di sini. Kita nak buktikan bahawa air tasik kita ni bersih. So anak-anak kita boleh berenang, bermandi-mandi, bermain pasir di Putrajaya. Baik. Kita juga ada kayak, kita ada juga paloh. Yang peminat kucing, kita ada juga pameran kucing. Juga pada mereka-mereka yang menggemari aktiviti-aktiviti bersantai, boleh berkemah. Cuma tak boleh bermalam saja. Boleh buka tikar, makan-makan, menghadap tasik yang indah ini. Baik. Jadi betul lah kalau kita cakap tentang Putrajaya, saya rasa memang keindahannya adalah tasik-tasiknya. Bukan setakat bersih, tapi memang sesuai seisi keluarga. Macam aktiviti Datuk sebut tadi, saya terus fikir, banyak saya nak buat ni. Nak kena berbasikal, saya nak juga berkayak. Lepas tu nak juga saya piknik. Okey, jadi mungkin sekarang di Jom Heboh kita nampak orang dah boleh tahu, okey nak kena join ni Hari Rekreasi Putrajaya. Mungkin apa lagi inisiatif ataupun cara untuk menggalakkan lagi ramai orang untuk join, Datuk? Okay, kini kita menggalakkan pelancong domestik. Sejak PKP ni kita dapati jumlah pengunjung yang datang ke Putrajaya sangat menggalakkan. Terutamanya di hujung-hujung minggu. Kita ada kawasan-kawasan tarikan, kita ada glamping di wetland. Wetland itu sendiri pun sudah menarik ramai pengunjung-pengunjung, terutamanya penggemar berbasikal. Kita boleh berbasikal lasak di situ. Juga kita boleh, di samping kita boleh berkemah, kita juga boleh mengikuti aktiviti-aktiviti lain. Berbasikal pun boleh. Itu di glamping. Bagi mereka yang penggemar basikal, pit stop Floria ni kita sediakan kemudahan untuk menyewa basikal. Wow. So dia boleh menyewa dan berbasikal di sepanjang pesisir tasik. Wow, maksudnya untuk dewasa dan juga kanak-kanak ada lah, Datuk? Ya. Wow, nampak tak berapa banyak aktiviti menarik yang anda boleh lakukan bersama dengan seisi keluarga. Lepas tu, Datuk, macam kita nak tahu jugalah jangkaan Datuk lah dan juga harapan Datuk lah bila hari ni terutamanya kita dah launch di Karnival Jom Heboh kan. Mungkin Datuk ingin bagi tahu kepada orang ramai kenapa ni kena datang ni. Okey, hari ni pun kita jangka semua tempahan yang kita terima untuk semua aktiviti di pesisir tasik saya rasa dah almost habis. Wow. So saya nampak sambutannya sangat menggalakkan. Terutamanya kita jangka Jom Heboh ni pun beratus ribu akan pengunjung datang. So benda ni berterusan. Kemudahan-kemudahan kita tawar ni berterusan. So jangan lupa datanglah. Enjoy kita punya view. Enjoy kita punya taman-taman. Kita ada 38% daripada keseluruhan kawasan kita ni untuk kawasan hijau. Wow. Kita ada 10 taman-taman juga boleh explore. Pelbagai kemudahan siapa yang penggemar taman-taman di atas bukit. Kita ada Taman Sarjana Hijau. Juga kita boleh lawati. Kita ada Taman Rimba Alam. Mereka yang menggemari taman dalam hutan. Juga kita tanam pokok-pokok hutan di Putrajaya. Juga mereka-mereka yang menggemari aktiviti-aktiviti lasak. Kita ada Taman Cabaran. Boleh wall climbing semua dan ada tu InsyaAllah semua ada di Putrajaya. Kalau saya dengar Datuk cerita ni, cakap je anda peminat apa, semuanya ada di Hari Rekreasi Putrajaya, betul-betul InsyaAllah. Jadi apa lagi, datang ramai-ramai bukan sahaja ke Karnival Jom Heboh dan juga support Hari Rekreasi Putrajaya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Sudi luangkan masa, sama-sama kita tengok hari ni macam mana ramainya yang akan hadir ke Karnival Jom Heboh dan juga Hari Rekreasi Putrajaya. Jemput datang. Baiklah, sekarang ni kita nak berehat sebentar lagi. Ada lagi tetamu-tetamu kita dan perkongsian kita yang menarik tentunya di Borak Kopitiam secara langsung dari Putrajaya. Yes, kembali bersama kami di Borak Kopitiam.
Apa Idam? Di Jom Heboh. Dan sekarang ini kita berada di depan Studio A di Jom Heboh. Dan dekat depan kita ni ada satu kereta yang main pusing-pusing laju-laju sangat ni. Jom kita tengok dia punya video sekejap. Ada tengok video dulu ya? Saya tak sabar tengok ni pula. Okey, jom. Oh, jatuh. So ini kat depan kita ada yang real life punya. Cantik kan? Lepas ini mini pacuan 4 roda. Kalau kita tengok betapa lajunya waktu dulu kecil-kecil Madan. Saya main racing dengan kawan saya. Daya pernah main ni? Saya main walaupun saya perempuan, kita minat juga. Tapi saya rasa ni bukan kita punya ni. Bukan kita punya. Bukan. Bukan kita punya. Kita bersama dengan seseorang yang saya rasa boleh ceritakan lebih banyak tentang kita. Ya, Cik Azri, jemput. Ya, ini pakar dia lah. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Salam sejahtera. Okey, sebabnya saya dengan Mak Dan excited bila tengok mini pacuan 4 roda ni. Jadi mungkin kongsikan sedikit macam mana boleh minat. Adakah macam Daya juga daripada kecil suka? Actually memang dari kecil. First start saya dengan mini 4-wheel drive ni ialah masa 90s. Masa tu saya sekolah rendah lagi. Kita lebih kurang macam sama umur lah kalau macam tu. Zaman-zaman tu lah kan? Jadi lepas tu dia ada some wave lah. Habis 90s dia berhenti sekejap. Lepas tu popular balik masa ada animasi Let's and Go. 2000 lebih, masa tu saya pun dah tingkatan 2 dah saya. Baik. Lepas tu baru dia naik balik masa saya dah bekerja. So saya main dari lepas saya bekerja lah sampai sekarang. Okey lah, macam dalam you punya free time lah boleh main lah. Tapi sumpah, sungguh lah. Ni first time, kali pertama yang saya pernah tengok mainan ni. Ya ke? Mungkin mini 4-wheel drive ni tak sampai dekat UK. Dulu kita ada yang kecil-kecil je yang main dengan remote control lah. Dipanggil apa? Scale Electric ke apa saya lah. rasa kalau dekat Eropah, Italia dia. Tapi untuk UK, baru semalam saya tengok baru ada start macam diorang baru nak start lah. Baru nak mula. Okay, baru nak mula. Tapi tak apalah, kiranya Mak Dan dia tahu dekat Malaysia lah. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit lah macam tentang permainan ni. Sebab masa saya dulu-dulu, saya ingat ada orang dia beli satu dia tak cukup. Nanti dia kata yang ni lagi laju, yang ni lagi laju. Mungkin Azri boleh ceritakan sikit? Actually yang ni ialah satu perlumbaan lah mesin mini. Dia untuk perlumbaan untuk tuners. So yang ni kita set kereta tu. Lepas kita set, kita letak dekat track. Jadi itu je lah. Dia tak macam kalau remote control, kita setting remote control car tu, kemudian kita kena main. Kita kena kawal. So yang ni kita tak boleh kawal lah bila letak dekat track. Jadi the first time masa kita tune tu, kena baca track macam mana. Macam itulah. So kita tujuan kita letak track, habiskan pusingan. Baik, nampak tak? Ini bila orang yang pakar bercakap. Mak Dan nampaknya seperti ada racing yang macam mana. Awak nak tengok lebih dekat ke? Mungkin nak tengok lebih dekat? Okey. Macam ni saya nak tanya, adakah dia jenis yang berbeza ataupun ada juga mungkin Azri kita modified dia jadi lagi laju ke? Untuk perlumbaan peringkat advance, kita memang ada. Kita actually ada races punya type lah. Kita ada macam-macam punya type of race. Kita ada semi-tech namanya. Kemudian ada speed. Yang mana masing-masing tu dia ada ciri-ciri track yang tertentu. Macam kalau speed dia tak ada slope. Slope ni ialah tempat yang melompat ni. Saya tertarik. Selain daripada kita cerita tentang kereta kecil yang comel dan laju ni, tentang track pula. Adakah track ni buatan sendiri ke? Beli dah siap begini ke? Yang ni daripada Tamiya sendiri. Okey. Sebab nampak macam yang custom-custom kan? Tapi katanya saya nak pergi beli satu kereta macam ni kan. Kita dah boleh beli dekat mana? Macam susah tak untuk dapat ke? Kena buat sendiri ke? Range harga kan? Dari range harga kalau nak mula dari basic kit, range harga dari 60 sampai 80. Ada setengah yang lebih sikit 90 macam itulah. Yang tu yang biasa punya. Kalau ada setengah orang ialah collector. Jadi collector ni dia cari yang rare, harga lebih sikit lah. Untuk permulaan, kit saja 60. Kemudian kita kena beli tools untuk modify lah. Maafkan saya terlibat dengan racing. Lagi main dah. Tapi katanya kan kita ada satu race macam ni kan. So dia punya kereta dia, kita kena spek yang sama ataupun kita boleh modify dia ataupun dia macam dia punya setting dia untuk bila ada race. Kita boleh modify ikut kita punya creativity masing-masing.
And tujuan dia ialah untuk stay dalam track dan habiskan pusingan. Jadi kita boleh macam ni, dia ada tempat kita boleh kita akan melompat kan. Jadi ada setting yang tertentu yang akan membantu dia stay dekat track. Syazri, kalau tak dia boleh terkeluar. Saya sebenarnya sangat terkesan dengan yang ini. Sebab ini dia bukan lagi racing, dia dah lompat-lompat dan racing. Tengok tu, dia punya tahap kelajuan. Tapi kan nak tanya, kalau rosak, adakah senang kita nak fix, nak repair dia? Actually kalau rosak memang dekat kedai ada jual lah apa parts-parts yang kita boleh beli. Kita tak semestinya kena beli kit baru. Kita boleh beli parts and then kita modify balik lah. Baik, okey. Kebanyakan orang yang main Mini 4-wheel drive ni dah tahu dah cara untuk backy, dah cara untuk modify apa semua kan. Ilmu tu dia sikit-sikit lah. Bila kita nak mula ni, kita kena datang ke kedai, boleh bertanya dengan yang biasa main ataupun tanya dengan orang kedai. And then kita dapat ilmu sikit-sikit daripada situ lah. Kita tak terus tiba-tiba boleh jadi pandai gitu kan. Baik. Okey, Syazri, kalau kita bercerita tentang Mini 4-wheel drive ni, macam mana pula dengan community dekat Malaysia? Ada ramai tak lagi yang memang peminat, yang memang collector? Okey, untuk community dekat Malaysia ni, kita ada di setiap negeri. Peminat-peminat Mini 4-wheel drive ni. Okey, lepas tu semenjak PKP, saya boleh tengok makin lama makin ramai lah orang yang masuk dalam scene 4-wheel drive ni lah. Jadi itulah saya rasa komuniti kita pun okey dan semakin berkembang lah. Okey. Tapi Encik Azri dah pandai custom sendiri kan? Ya. Jadi macam mana you sendiri boleh belajar untuk buat tu sebenarnya? Saya belajar daripada tahun 2013 masa saya baru lepas kerja dan saya cari Mini 4-wheel drive ni. Dari situ saya belajar sikit-sikit. Saya belajar dari orang juga dan saya belajar daripada YouTubers dekat internet. Itulah sebenarnya bila zaman sekarang ni kan, dulu mungkin kita belajar ada kelas ke berguru. Sekarang YouTube, Madan awak tak kerti apa-apa, awak boleh buat semua benda. Jadi lepas ni Cik Azri, saya rasa saya sendiri pun dah boleh dah buat ni. Tapi saya berguru dengan awak lah. Tak ada masalah. Maksudnya Daya dah balik dah lepas ni kan? Mana Daya tengah main ni? Daya tengah sibuk main racing-racing. Tapi okey, dia punya community dia sendiri tu. Dia punya community dia macam mana? Apa kelebihan lah yang kita mainan Mini 4-wheel drive ni? Apa kelebihan kita duduk dalam community ni? Bila kita main Mini 4-wheel drive ni, dari segi community kita dapat social dengan orang dan buat kawan dan berkongsi ilmu lah dekat situ. Kadang-kadang kita ilmu lain-lain juga. Kita boleh tanya-tanya dengan orang dan discuss lah. Itu satu hal. Untuk diri sendiri, bila kita join Mini 4-wheel drive ni, bagi saya lah personal lah, saya improve dari segi mungkin kemahiran untuk saya bertukar. Kemudian dari segi sikap tu mengambil berat akan design. Maksudnya macam saya lebih teliti untuk hasilkan sesuatu desain kereta lah. Betul. Sebenarnya Madan, kalau kita dengar Cik Azri ni cakap, dia apa-apa pun kita mesti minat. Betul tak? Bila kita minat, kita jadi daripada tak reti jadi reti. Daripada reti, kita akan jadi hebat. Jadi saya ni bukanlah salah satu komuniti pun Mini 4-wheel drive ni. Tapi saya percaya, mesti antara anda semua akan ada tak pernah macam buat racing? Tengok kereta siapa yang paling laju? Ya, racing kita agak regular juga. Actually, kita ada race hampir setiap minggu. Nampak tu? Especially dekat kedai-kedai lah. Antara kedainya ialah DYS Hobby Sunway. Yang memang rajin buat race lah. Even hari ni pun ada race actually. Nampak? Kalau saya tak tanya Cik Azri, saya pun tak tahu seruannya ada racing. Dia tahu dah tempat nak pergi racing. Jangan risau, lepas dia tiba-tiba Daya bakar sampai tempat racing ya. Tapi macam track ni dia agak besar juga track ni kan. Jadi kalau kita racing dekat kedai, ini track yang kira biasa ke dia ada track yang lagi besar, lagi kecil ke macam ni track dia? Actually kalau tengok track yang ada dekat TV ni ialah saya kira kecil je sebenarnya. Kecil ni? Kecil. Kalau pergi dekat kedai memang lagi besar, dengan cabaran pun lagi susah lah. Cabaran-cabaran dia lagi susah. Macam ini just ada satu slope. Kadang-kadang dia boleh buat ada 2 slope, ada dan macam-macam obstacle lain. Okey, saya sebenarnya Mak Dah tertanya satu lagi lah. Sebab kita tahu Mini 4-wheel drive ni bukan kat Malaysia je, betul? Adakah perancangan untuk pergi luar negara untuk kiranya berjumpa dengan komuniti di sana?
Actually kalau dari segi komuniti dengan luar negara ni, kita memang ada send kita punya wakil daripada Malaysia untuk pergi kadang-kadang race dekat Indonesia. Kadang-kadang ada yang pergi Singapura. Even ada yang kita hantar sebagai wakil negara pergi ke Jepun. Jepun ada buat dululah. Saya rasa mungkin tahun ni ada lagi Japan Cup. Ini ialah race yang kira terbesar lah. Tournament yang terbesar dekat, saya boleh kata internationally lah. So kita ada hantar kita punya wakil. Nampak? Ni saya sendiri belum lagi. Okey, tak apa. Kita sama-sama doakan Encik Azri pergi supaya tidak lupa juga kami. Okey, so Encik Azri mungkin ada Facebook ataupun apa yang boleh sharing semua penonton kita untuk promote sikit. Okey, saya showkan kepada sesiapa yang berminat untuk bermula dalam mini 4-wheel drive ni, boleh cari page kedai-kedai yang berdekatan dengan anda. Salah satunya yang saya boleh showkan ialah di YS Hobby Sunway. Dia ada Facebook. Okey, dia ada Facebook. Dan juga lagi satu, kalau kita nak dapatkan ilmu antara YouTubers yang biasa dengan mini 4-wheel drive ni ialah Adam Channel, Cerita Aha, Tamia Newbies Channel, dan saya punya sendiri iaitu Modifier Roses. Itu yang penting. Kita dah dengar yang Cik Azri punya sendiri. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak saat kongsi dengan kami. Bukan sekadar di sini sahaja yang ramai sedang menonton sekarang, dan juga untuk peminat-peminat mini 4-wheel drive di rumah. Sekarang anda semua boleh join community dan join race bersama-sama. Ya, itu cantik. So terima kasih semua. Dan sekarang ni kita nak main lagi ni. So sambil kita main ni, kita nak saksikan satu VT Minat Manga nama dia. Jom. Manga. Dia macam komik Jepun yang best. Apa kata kita saksikan? Jom. Sebab di Thailand kita ada Encik Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak bila sebenarnya baca komik ni? Saya start baca komik awal pada umur saya 5 tahun. Dan masa saya mula baca komik ni kecil lah. So saya pinjam komik abang-abang saya kan. Dan saya start kumpul komik bila saya umur 9 tahun. Darjah 3. Kenapa banyak-banyak komik lah. Komik manga ni menjadi pilihan untuk dibaca. Okey, komik manga ni saya suka sebab komik ni dia kompleks tau. Kalau cakap pasal komik yang mula-mula saya baca Dragon Ball tu, dia agak simple lah jalan cerita dia. Tak ada apa, tak payah fikir pun. Baca dan terus faham. Hero dia terus lawan orang jahat kan. Baik, macam komik manga hari ni, dia kompleks yang dia cerita secara menyeluruh. Contoh dia bukan je cover pasal hero tu sendiri, tapi dia juga cover pasal macam mana keadaan sekeliling, emosi. So dia cover all these aspect. Dia buat komik manga ni, dia punya kesan dia lebih mendalam lah compared to komik-komik macam komik Hong Kong. Komik Hong Kong ni dia straightforward je, tapi komik manga dia lebih detail. Kalau boleh anggarkan berapa keseluruhan komik yang telah dibeli tu, berapa jumlah komik tu? Kalau jumlah tu sendiri memang susah nak cakap, tapi saya ada buat inventory lah komik ni. So saya buat dalam Excel. So saya tengok macam dalam so far up to 2019, saya punya komik dalam 21 ke 22 ribu lah naskah. Lepas tu kalau value ni memang subjektif. So kalau tanya saya, kalau value saya ambil macam 21,000, saya darab je dengan RM15, ada dalam 360,000, 370,000 lah total. Menarik tentang komik manga ni dari segi tulisan dia, grafik dia, mungkin lukisan dia dan sebagainya. Okey, komik manga ni, dia ada macam-macam jenis lukisan lah. Tapi, so komik-komik favourite saya minat ni, komik Gans. So komik Gans ni kenapa saya suka, sebab first dia punya lukisan memang cantik. Lepas tu nombor 2 dia punya realism tu lah. Maksud dia kalau selalu kita baca komik kita tahu just cartoon ni kan. Komik ni bila saya baca saya rasa macam dia betul-betul jadi. Susah saya nak explain, tapi kena baca lah. Komik ni memang susah nak dapat. Okay, nombor 2, komik favourite saya, komik Berserk. Komik ni generally dia, kenapa saya suka, sebab komik ni berat. Dia bukan je just cerita pasal jalan cerita semata-mata. Dia cerita juga pasal hero dia, pasal dia punya journey dan lain-lain lah. And last kali, komik ni latest saya baru habiskan. Nama komik ni Attack on Titan. So komik Attack on Titan ni pun dia lebih kurang komik Fullmetal Alchemist. Saya suka sebab selalu
cerita akan fokus pada watak baik kan. Tapi Attack on Titan ni, cerita dia macam, dia mula dengan cerita watak baik. Lepas tu tengah-tengah cerita tu dia twist. Yang serang dia punya negara ni, cerita pasal watak belah sana pula. Okay, so dia ada plot twist lah kiranya. Dia selalu kalau cerita manga ni memang selalu ada plot twist lah. Dia akan twist sana sini bagi dia punya outcome tu kita tak sangka lah. Apa pun terima kasih banyak Cik Faris atas perkongsian hari ni tentang minat membaca komik ni. Alright, okay. Thank you very much Shikin for your time. Ya, thank you juga. Bye. Assalamualaikum. Alright, okay. Take care. Baik, ini antara aktiviti yang memang sangat menarik untuk anda yang datang ke Jom Heboh Putrajaya ni di Anjung Floria, kerana ada pelbagai aktiviti kita boleh dekat dengan alam dan juga flora serta fauna. Jadi oleh kerana itu hari ini bersama dengan Muaz, kita ada Encik Muhammad Zailani Jamil yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Arboris Malaysia. Silakan Cik Zailani, terima kasih bersama dengan kita. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mungkin ramai nak tahu mengenai apa itu arboris. Okey, arboris adalah ahli yang menjaga pokok dalam industri penjagaan pokok. So mereka ini telah dilatih dan mempunyai ilmu dalam penjagaan pokok. Ilmu dalam penjagaan pokok. Jadi mungkin boleh kongsikan antara aktiviti yang ada kalau kita tengok tadi. Okey, selalunya kalau kita tengok menggunakan tali ini di mountain climbing apa semua. Tapi kali ini kita bawa penggunaan tali dan juga teknologi ini boleh dilakukan pada pokok dan you boleh create sebagai satu rekreasi. Dan rekreasi berkeluarga dan you bawa anak-anak bersama memanjat pokok. Dah, contohnya kita ada kat belakang tu seorang yang memanjat pokok dan kita gunakan pemanjat pokok ni untuk membuat kerja-kerja penjagaan pokok, terutama sekali rumah-rumah yang terlalu rapat dan tidak boleh akses kepada jentera. Jadi kita perlu adakan penjagaan pokok, kita kena buat trimming tapi kita gunakan pemanjat pokok yang telah dilatih. Mereka ni mengutamakan keselamatan. Dan kalau kita tengok apa yang telah pun di-highlightkan tadi untuk menjaga pokok. Jadi mungkin dari segi langkah-langkah sepatutnya yang dilakukan, kita tahu arboris memang banyak pokok-pokok yang dijaga. Jadi kita sebagai masyarakat Malaysia ni, apa yang boleh kita lakukan? Pertama sekali anda perlu ada ilmu pokok. Menjaga pokok dan bagaimana yang pokok yang menyebabkan kerosakan pada pokok. Jadi jangan lakukan. Yang keduanya, kalau anda berrekreasi pada pokok, anda perlu jaga tingkah laku supaya bahagian-bahagian pokok tu tidak terluka. Jaga sebab dia macam orang juga. Sebab dia benda hidup. Jadi bila you luka, dia tak boleh tutup. Jadi dia akan menyebabkan reput. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tengok pokok tiba-tiba pokok sari kita yang sihat banyak daun tu tumbang. Sebab bahagian akar tu telah diganggu dan dirosakkan. Itu yang kita tak faham. Okay, jadi mungkin kalau saya tengok kat sini apa aktiviti yang dilakukan, mesti ada yang tanya, tu diorang panjat tu adakah itu merosakkan pokok? Tapi saya baru belajar ada satu teknik tadi, tanpa kita panjat tapi kita boleh ikat tali ni. Okey, betul. Kalau kita tengok kita menggunakan teknik ini telah secara internationally telah direcognize dan kita mempunyai peralatan dan juga setiap peralatan tu mencapai keselamatan. Alright, international, dan kita tak perlu panjat, sebenarnya kita throw line. Kita gunakan throw line, lepas tu kita ikat, kita gunakan cambium. Di mana bahagian cambium ini yang dipanggil cambium saver ni, dia akan diikat kepada tali dan apabila tali itu bergerak, cambium itu tidak bergerak. Dia tidak luka. Macam kita gunakan jam ni lah. Bila kita gerak, jam kulit kita tak luka. Tapi kita ada weight berat yang tu. Jadi ini adalah satu teknik keselamatan kita nak promote bahawa sebenarnya pokok yang sekeliling kita ni perlu dijaga dan kita boleh memanfaatkan sebagai orang yang suka pada pokok dan apa yang benefit kebaikan pokok beri kembali kepada kita. Kalau kita tengok kat sini kan, sebenarnya kami ni di luar ni panas. Tapi oleh kerana kita di bawah lindungan pokok ni, saya rasa sangat-sangat sejuk kan. Wow, itulah dia benefit dia, kelebihan pada pokok. Sebab selain daripada dia bagi kita oksigen yang free, kita tak perlu charge. Kalau you pergi drive pun you kena bayar tol, tapi ini tak perlu. Bangun tidur je dapat oksigen free. Kemudian yang keduanya, orang akan cari tempat yang teduh. Sebab kita tahu bahawa lebih banyak pokok yang you tebang akan ada keadaan cuaca yang sangat-sangat panas. Jadi kita akan mencari tempat yang teduh. Jadi pokok adalah memberi naungan yang terbaik dan murah sekali.
Jadi mungkin harapan daripada Aboris sendiri ataupun mungkin mereka yang menyaksikan kita sekarang ni nak menyertai ke, nak jadi sukarelawan ke, silakan. Okey, kalau anda suka tentang rekreasi tentang pokok ni, kita ada kelas-kelas yang dibuka oleh ahli-ahli. Sebab pertama sekali anda perlu tahu keselamatan, bagaimana nak jaga keselamatan sebab anda akan bergantung kepada tali. Yang keduanya, kita mengalu-alukan mereka yang berminat dalam rekreasi pokok ni supaya tampil ke depan dan kita boleh aturkan dia punya program. Yang ketiganya adalah bila anda ada ilmu tentang rekreasi pokok ni, kita boleh kembangkan bukan saja dalam kawasan komuniti yang kecil, tapi kita boleh buat kepada komuniti yang besar. Jadi kalau kita tengok banyak pokok-pokok kita yang dah matang tapi penggunaannya kurang. Jadi kita nak lebih banyak volunteers ni yang lebih sayangkan pokok dan juga memberi kesan yang baik kepada kehidupan kita. So di sini juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Perbanan Putrajaya kerana telah menjemput PAM sebagai ahli persatuan ini untuk memberikan sumbangan dan juga memperkenalkan rekreasi pokok di dalam bandar. Okey. Jadi untuk anda semua, kalau yang mungkin nak mengetahui dengan lebih lanjut apa lagi aktiviti-aktiviti yang ada di belakang kami ni memang begitu cukup meriah lah. Dan ini bermakna kalau nak merasai sendiri bagaimana penerangan dan kalau nak tengok bagaimana teknik panjat pokok tanpa mencederakan pokok, ini sesuatu yang menarik untuk dikongsikan. Media sosialnya Facebook ataupun Instagram? Pergi saja kepada PAM Malaysia, Persatuan Aboris Malaysia tu, pam.com, dan kita di sana ada banyak informasi. Bukan saja informasi tentang pokok, bagaimana nak menjaga pokok, penyakit pokok dan juga serangan-serangan yang dihadapi oleh pokok. Di sana ada. Jadi Cik Zalini, terima kasih dengan penerangan itu tadi. Ini bermakna kita kena sayangi pokok kita. Dan anda bayangkan kalau rumah tanpa pokok kita akan rasa panas. Tapi kalau ada pokok yang melindungi rumah kita sejuk dan mungkin juga ada pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan bersama dengan keluarga. Jadi saya dengan Cik Zalini nak panjat ni. Sekarang ni Dayah dan juga Mak Dan. Silakan. Ingat saya tak berani ke? Jom. Let's go. Yo. Ini dia. Kita sekarang dekat di kawasan yang lain di Astaka pula sekarang ni. Dan tentunya kita bersama orang yang terror main yoyo. Tentunya bukan saya. Okey? Kalau ada nampak di sini, yoyo yang sangat best. Yang saya rasa masa kecil-kecil dulu, Dayah memang sukalah yoyo ni. Tapi skill saya selalunya stuck dekat situ je. Mak Dan cuba tunjuk skill sikit. Okey, nak tengok skill sikit Mak Dan Okey. Oh, tu terror tu. Terror tu. Okey, kita bersama dengan seseorang yang Madan yang memang tentu terror. Kita bersama dengan Hassan Marialis. Yeah, dan adik kecil kat situ namanya Aboris. Okey, nampak tu di tengah main tu. Alright, sekarang kita nak cerita tentang peminat yoyo. Kalau nak tahu siapakah Hassan ni, hello. Dia juara yoyo Malaysia, guys. Juara yoyo Malaysia bersama dengan kita di Karnival Jom Heboh, di Borak Kopitiam. Jadi Hassan, mungkin boleh cerita ni, apakah sejarah awak boleh jadi juara ni? Daripada bila minat saya? Saya start mayo ni tahun 2004 lah. Time tu tengok kartun dekat NTV7 kan. So rasa macam nak try mayo dan main-main suka-suka tiba-tiba jadi champion pula. Masa dulu umur berapa kau? Form 4. Form 4 lagi Okey, berapa lama waktu awak minat main yoyo tu sampai jadi champion? At least dalam 3 tahun macam tu. 3 tahun Oh, okey. 3 tahun dah jadi champion. Tapi kan, macam mana masa mula-mula, awak ingat tak memori awak mula-mula beli yoyo? Dan awak punya sangkaan lah, macam adakah awak akan main lama ke? Selalu kan, faham tak macam kita kalau budak-budak remaja, sekejap main betul babai dah. Yelah. Dulu beli yang murah-murah je, tak mampu yang mahal-mahal. So tengok kawan-kawan yang T20 dia orang beli yoyo mahal-mahal lah. So training guna yoyo yang murah-murah and then one day tu rasa macam boleh main lama je. So jadi ketagih. Tapi kalau yang mahal-mahal dulu, kira berapa yang mahal-mahal tu sebenarnya? Kalau zaman like 18 tahun lepas macam tu mungkin dalam 100 lebih. RM50 lah macam tu. Kalau yang starter dalam RM20 lah. RM20, RM50 jauh beza ke lah. Yelah, dah untuk form 4 tu kira mahal lah tu. Cuba tunjuk sikit yang dekat awak pegang tu. Tunjuk sikit. Kalau yang ni retail harga dia dalam RM100 dekat Toys R Us. Toys R Us boleh beli Yang ni brand Duncan. Sebab Duncan ni kedai mainan boleh beli lah. RM100 RM100. Okey. Tapi nak tahu jugalah kan, bila cakap pasal harga beza-beza ni, adakah akan lagi terror ke? Ataupun bila lagi mahal tu maksudnya lagi senang nak buat skill ke? Dia kalau yoyo tu lagi mahal, dia ada advantage daripada segi spin time lah. Dia pusing lama sikit, lagi stabil. Tapi overall memang kena ikut skill ke. Okey. Saya ingat
tahun bila lah, early 2000 lah macam tu Okay. kan. So abang saya main lah, tapi dia main dengan satu, lepas tu dia kena lantai, dia tuk balik, lepas tu patah dia punya gigi. Ya ke, Dia bahaya. Badan? Ni patah gigi. Oh, awak sama patah. lah. Tu. Itu maksudnya ni ada satu injury yang selalu kerap kalau orang yang main yoyo, betul? Mata pernah berdarah agak. Ya Allah, ya. Maksudnya dia nampak macam tak membahayakan tapi boleh jadi berbahaya lah juga ya. Rosak gigi saya lah. Okey. Tapi soalannya walaupun begitu tapi tetap diteruskan, betul tak? Betul. Perjuangan kena teruskan. Okey, saya nak tanya macam community yoyo dekat Malaysia macam mana? Sebab biasalah kadang-kadang ada sports, perasan tak ada benda tu di trending sekejap je. Lepas tu bye-bye. Macam yoyo ni, awak ni kiranya daripada dulu sampai sekarang masih minat. Mungkin ada community yang macam sama-sama motivate, yang macam ada jumpa-jumpa. Kita ada community, nama dia Malaysia Yoyo Association. Okay. So kita ada ramai player-player yang bertaraf antarabangsa. Peringkat Asia kan. So kita ada player dalam 30-40 orang macam tu lah. Oh, ramai. Tapi sejak lockdown last time 2 tahun, so ramai player yang macam dah kecundang sikit lah. Dia macam dah bosan sebab tak ada kontes kan. Okay. So mungkin tahun ni ada pertandingan Yoyo Malaysia, dia orang akan lebih aktif lah. Tapi walaupun untuk 2 tahun dulu tak ada apa dipanggil acara ke apa kan. Tapi 2 tahun dulu duduk dekat rumah boleh praktis sangat-sangat dulu sebab tak ada apa nak buat kan. Betul. Jadi mungkin skill dia boleh meningkat apa macam tu dia. Tapi saya nak tengok skill sikit boleh tak? Apa kata awak tu yang kecil kat tepi tu? Boleh tak? Mak Dan pergi. Mak Dan tengok. Okey, adik tunjuk sikit skill. Tu nama dia Round the World. Round the World. Okey, lagi? Walk the dog. Walk the dog. Wow. Lagi. Forward pass. Tu orang panggil apa? Jump. Sebenarnya rock the baby lah. Rock the baby ya. Rock the baby. Sebab kita buaikan bayi kan. Tak, saya sebenarnya tertarik sebab muka sama je dia buat. Tak ada muka nampak struggle pun. Kalau saya buat tu, muka je yang lebih tapi skill tak ada. Okey. Power. Terima kasih adik. Power. Okey, sekarang kita tanya dekat Hassan balik. Kalau nak katakan sekarang ni trend yoyo dekat Malaysia kan, macam orang kata itu sebab pandemik slow sikit lah kan. Betul. Future macam mana? Adakah macam dah ada dengan cerita banyak event yang akan berlangsung untuk yoyo? Kalau ikut yang diwar-warkan lah, mostly pertandingan tahun depan lah akan aktif. Okay. Macam pertandingan dunia Ogos, pertandingan Asia mungkin dalam bulan Julai macam tu. Wah. Tapi tahun ni punya pertandingan Malaysia belum buat lagi. Okey. Sebab Madan, dia ni bukan calang-calang tau. Juara yoyo Malaysia tau Madan. Jadi macam awak sendiri kan, awak ada rasa macam mungkin nak createkan lagi, nak train anak-anak yang kecil-kecil kan, macam adik-adik untuk macam teruskan lagi, belajar lagi skill. Sebab benda ni bukannya Malaysia je, dia global. Betul. So harap juga macam lebih banyak macam adik-adik ni ambil yoyo, lepas tu main praktis ramai-ramai kan. Sebab kalau praktis ramai-ramai lagi seronok lah. Betul. Kalau praktis seorang-seorang dalam bilik agak stres juga kan. Sebab bila kita share trik kan, kadang-kadang kita dapat idea nak buat trik baru. Sharing tu penting lah. Itu ya nak tahu satu nak tanyalah. Untuk yang jadi juara Malaysia tu, dia punya macam syarat dia macam mana? You pernah buat satu skill ataupun you macam reka sendiri ke apa yang skill you buat tu untuk dapatkan juara? Kalau pertandingan macam peringkat kebangsaan ataupun dunia, mostly pro player dia orang ada signature punya trick lah. Kalau awak punya signature trick macam mana? Signature kena pegang. Okey, boleh. Okey, tuan-tuan dan puan, kita bakal menyaksikan signature trick daripada juara yoyo Malaysia. Hassan, okey, let's go. Harap menjadi. Okey, harap. Saya akan tengok ya. Wow, takut kan? Tengok dia pun ni. Wow. Wow. Wait. Ush. Wow, saya nak tanya je. Topi tu memang terlibat sekali dalam trik tu ke? Sebab tu memang dah prepare awal-awal lah. Ini you beri signature dengan topi lah. Signature. Sebab tu saya tak boleh nak buat sebab saya tak pakai topi hari ni. Baru nak buat. Saya pun nak bagi tahu penonton. Baiklah, kita saksikan Mak Dan juara yoyo. Boleh. Untuk skillnya. Okey, saya buat tu. Apa dia? Walk the dog Walk the dog. Come on, Mak Dan, come on. Okey, jadi. Let's go, Mak Dan. Tak boleh sikit lagi. Boleh lah. Dia jalan sikit tu. Okey, sekali lagi. Dia bukan jalan tu, lompat. Dia jalan sikit tu. Dog ni malah. Dog malah. Okey. Tak apa. Sebab tu tak bagi kat saya. Sebab saya memang tiada bakat dalam ini. Saya nak tahu juga, mungkin penonton boleh tengok dalam kotak ni kan. Okey, Hassan. Okey, boleh ceritakan? Dalam kotak ni maksudnya jenis yoyo yang berbeza? Kalau macam yang besar ni, kita panggil nama. Saya pegang. Okey.
kotak Coco Crunch ni mahal. Okay. So ni offspring yoyo. Dia besar sikit lah. Okay. Dia nama offspring sebab dia tak ikat tali tu dekat yoyo. Okay. Okay, and then ni kita ada yoyo counterweight. So which is dia tak ikat dekat jari. Okay. Tapi dia just pegang dadu ni ataupun macam benda alah ni. Benda alah. Okay, dia akan main tanpa ikat jari lah. Okay, lagi? So dia pusing-pusing tu. So ni ada yoyo double hand. Boleh main 2 yoyo. Oh, okay. Looping yoyo lah. So and then ni saya punya main division lah. So dia orang panggil single hand division. Dan semua ni buat dalam Malaysia ataupun international ke? Ni antarabangsa ke apa ni? Yang ni buatan tempatan. Buatan tempatan. Yang specialnya ni yoyo ni design saya, nama saya, signature saya. Wow. Jadi Mak Dan boleh beli tak? Boleh. Ada jual lah? Rasanya yang ni limited edition lah. 100 pieces je dekat Malaysia. Kat dunia lah. Kat dunia. Yelah juara kan. Okey. Sekarang ni mungkin awak ada share-share ni. Semua orang awak, macam menarik je. Share sikit Instagram atau macam mana mereka nak follow. Mereka nak belajar main yoyo dengan awak juara ni. Boleh follow Instagram, YouTube, TikTok. Semua nama saya Hassan. Senang, nama saya Hassan? Nama saya Hassan. Bukan Hassannya tau. So nama saya Hassan. Nama saya Hassan. Kreatif lah tu. Kalau nak follow TikTok paling best lah sebab banyak trik yoyo kat situ. Wah, terbaik. Maksudnya tak lokek juga untuk share tips Okey, jadi sekarang ni Mak Dan, kita rehatlah sekejap. Panas sangat kan? Saya nak pergi belajar lagi main yoyo. Okey, tapi tak apa. Petir dekat sini memang meriah. Jadi anda semua boleh datang terus serang. Jom heboh bersama dengan kami semua di Borak Kopitiam. Kita rehat sebentar. Terima kasih Hassan. Sama-sama. Thank you. Okey, Mak Dan, dah try. Tiap kali ku ditimpa masalah, siap hatiku terima gembira. Jangan asyik bermasam muka, hidup ini umpama roda. Aku menari untuk hilangkan duka, aku menyanyi untuk kau bersuka. Reda itu kau senyuman, ikutlah aku wahai kawan. Tak telan tak terludah, yang sudah itu sudah. Tak masalah. Let's go. Jaga-jaga apa dah datang. Mereka jalan-jalan, joget-joget badan mengengek. Tak pergi berselinggit, malam ini apa yang punya. Tak berhenti berasa la-la-la-la, abang datang. Abaikan bulu membawa, pedulikan lidah yang tersyaratkan. Layan kerana buang masa, hidup ini sekali saja. Lupakan sekitar lama, banyak drama itu lumrah manusia. Buang keruh, ambil yang jernih, asal yang penting hati bersih. Dah telah tak terludah, yang sudah itu sudah. Dah tiba masa. Jaga-jaga apa dah datang. Ini bukan jalan-jalan, joget-joget badan mengengek. Tak pergi berselinggit, malam ini apa yang punya. Tak berhenti berasa la-la-la-la, abang datang. Let's go. Abang datang. Jaga-jaga abang datang. Say what? Ini bukan jalan-jalan, joget-joget jalan menyengit-nyengit. Tak pergi berselinggit, malam ini abang yang punya. Tak berhenti berdansa la-la-la-la, abang datang. Jaga-jaga abang datang. Ini bukan jalan-jalan, joget-joget badan menyengit. Tak pergi berselinggit, malam ini abang yang punya. Tak berhenti berdansa la-la-la-la, abang datang. Jaga-jaga abang dah datang. Jaga-jaga abang dah datang. Adik duduk diam. Okey, sis dah datang sekarang ni. Alright. Wah, saya Hebat. rasa macam nak menari sekali lah. Itulah dia punya step-step dia apa semua. Kan, nice Tungkong kaki sangat-sangat. Zaki, Hazel, thank you so much. Thank you so much. Alright, boleh dah tarik nafas tadi dah okey. Okey. Dahsyat, suara hebat, menari hebat. Kan? Betul lah.
Kita pun tengok tadi macam, oi, macam mana kan? Dah lah berjoget, berlari-lari macam tu. So, nyanyi pun sedap macam, oi, power tu. Saya pun kalau nak buat kan, memang gagal, memang fail kan. Dia nak naik tadi. Saya cakap sabar, Mandan, sabar. Bagi budak-budak dulu. Kita dah berumur nanti takut sakit kaki. Okey, Damn Lepak Boys. Betul. Okey, boleh kongsikan sikit. Bila ditubuhkan? DLB dah ditubuhkan around 2012. Okay. Tapi before this, DLB bukan grup menari. Grup menyanyi. Dia menari kan? Betul. So before this, kita ada masuk satu rancangan. And then ni pun kira macam senior-senior kami lah. Betul. Yang memang penari. So ada kita punya Sifu tu, Kenobu dia bagi cap. Why not korang gunakan DLB pergi untuk menyanyi different level. So terjadilah DLB sekarang. Sebab tu dia boleh menari, bagus. Kalau cerita tentang konsep you guys kan, macam dia ada mixture of hip hop, tapi dia macam ada pop sedikit. Lepas tu macam K-pop sikit pun ada, walaupun sikit sebab dia dance kan. Cerita sikit konsep korang tu. Sebab kita orang memang asal penari kan? So kita orang memang nak fokus on pop lah. And of course a bit ada R&B and hip hop as well. So itulah the reason kenapa tertubuhnya lagu ni. Tapi okey lah kan. Dia macam lagu dua macam, tapi dia punya dance tu sendiri dah. Nak prepare, nak siapkan dan nak reka satu dance dengan step-step. Dia berapa lama Itu kan around 2 weeks Dua minggu lah untuk fikirkan. And then kita orang ada satu time untuk pergi kat studio. Betul. And then saya dan Hazel yang koreo untuk lagu kita orang koreo sendiri. Oh, okey. Cubalah bagi satu koreo yang mudah bagi Muaz dengan Mak Dan. Sebab saya akan saksikan. Jadi juri ya? Okey, saya juri. Ajar step yang senang lah. Bagi yang senang lah. Yang tadi pun okey juga. Jaga. Okey, cuba. Jaga. So ke kanan, kanan, kiri. Datang. Sudah ada ripple. Okey, 1, 2, 3. Jaga, abang dah datang. Lain tu. Boleh. Itu je okey sikit. Alright. Kalau macam ni dia bukan jaga abang dah. Hati-hati bang. Jaga, abang nak lari. Abang nak lari. Okey. Siapa buat lagu tu tadi? Lagu tu dibuat oleh Iki, John Jeev dan juga Omar K. Wow, okey. No wonder sebab lah memang dia. kalau kita dengar Madan kan, macam memang sangat catchy tau. Macam tengah tidur ni, jaga. Jadi lagu tu boleh apply untuk banyak benda sebenarnya. Ni buat alarm clock boleh. Buat alarm clock kan. Jaga. Bangun tidur terus. Okey. Jadi kalau kita tengok awak jadi berlakon. Masih lagi berlakon? Sekarang dululah berlakon. Tapi sekarang memang baru masuk balik dalam industri untuk nak pergi berlakon ke menyanyi. Tapi memang sekarang memang fokus menyanyi lah kat DLB. Cahaya pun dia banyak buat media sosial punya ni Ya, media sosial. So sekarang awak dua-dua fokus untuk menyanyi lah? Ya, betul. Menyanyi dan juga menari lah. Okey. Kita nak tanya tentang music video. Okey. Ceritakan sedikit. Okey, muzik video Abang Datang ni, dia sebenarnya lagu Abang Datang ni kalau dengar betul-betul lirik dia, ialah lagu motivation tau. Ya, membagi semangat kepada orang luar. Dia macam itulah. And then muzik video dia pun memang berunsur-unsur yang motivation. Memang dalam tu pun konsep kita bawa boxing. Macam ni kita nak train, macam Hazel untuk keep fighting apa semua lah. Yap. Okey. So kalau cerita tentang konsep lagu ni, saya sukalah because positif video kan. Dan bila saya tengok anda berdua, kita pun tengok dekat market. Sebenarnya macam like group yang 2 orang lelaki macam dance macam ni saya tak nampak lagi. Betul. Kita orang nak bawa different dekat Malaysia lah. Sebab back then dulu Malaysia kan banyak juga duo. Betul. But after for quite some time dah tak ada. So sekarang kita orang nak kembalikan balik duo tu. Duo dan yang menari lah. Betul. Boleh Madan? Okey. Ni boleh bawa pergi UK ya? Boleh bawa pergi UK. Kan? Macam ni memang sebab dia ada elemen-elemen macam Daya kata lah macam Jepun ada, K-pop ada, dan gitu. So memang boleh pergi international lah. Tapi saya nak tanya sebenarnya, okey sekarang ni dah fokus kepada menyanyi dengan satu band kan. Tapi baru ni kita 2 tahun kita berborong PKP sebagainya kan. So masa untuk 2 tahun tu korang buat apa sebenarnya? Sebenarnya yang kita masuk program dekat TV tu masa sebelum masa PKP. So time tu sebenarnya kita orang baru start. So kalau without PKP kita orang takkan ada lah. Yelah. Hikmah dia lah. Betul. Dia masa tu dapat markah 100 tau. Saya tengok. Betul. Luar biasa. Baru perform sekali dapat markah 100. Aduh. Okey. Kalau sekarang ni 2 orang.
Tiba-tiba kat luar pula tengok macam best lah nak masuk grup diorang ni. Korang terima ke kalau ada orang ketiga, orang keempat? Mana tahu. Ni, cuba tengok ni, dia kena dah ni. Untuk sekarang kita 2 orang lah. Tapi kalau untuk sekarang yang nak tengok ni 5 orang dah okey dah. Kalau dah, nampak macam okey kan. Boleh. Ngam Boleh diusahakan. Okey, kalau contoh kan macam dalam industri ni yang kumpulan ataupun artis yang korang look forward lah, macam look up tu, yang rasa macam dia ni best lah, kita punya inspiration. Of course lah. Inspiration untuk dalam Malaysia, kita punya Hail Husaini. Yes, Adakah teringin nak Hail Husaini buat lagu anda? Mestilah. Dia bukan buat lagu je, dapat duet dengan dia pun lagi kita teringin. Okey, Hail kalau tengah tengok ni nampak diorang dance step tak apa, diorang boleh tapau. Dengar cerita dia tengah masak kat dapur tu. Mungkin tak kelenting-keluntung. Tengah masak air kan. Okey, jadi mungkin kalau grup-grup duo senior yang korang pernah saksikan masa kecil dulu, macam kalau grup VE, Rafiq dan duo saya rasa Billy Zulkarnain ada. Billy Zulkarnain ada. Tapi macam kami mau tengok untuk macam duo dekat Malaysia, Billy Zulkarnain dengan Azhil lah dulu. Azhil, yes. So untuk dekat luar negara memang ada banyak juga kan. Tapi bagus lah, good lah kan. Maksudnya diorang dah ada dalam industri ni. Ni yang baru, generasi baru untuk mewarnai. Yes, betul. Dan sebenarnya bukan nak cakap apa, memang you guys something different. Yes, betul. Sebab bila masuk ke Element Pop, selalunya orang akan kaitkan macam sekarang, grup wanita. Betul tak? Ni janganlah ni, jaga-jaga abang dah datang. Okey, dan kalau kita nak cakap tentang music industri sekarang, hari tu pandemik kan, susah nak keluar semua. Sekarang ni macam mana? Adakah banyak sambutan yang baik daripada peminat? Alhamdulillah banyak sambutan yang baik lah untuk kita orang. Sebab at first tu kita orang pun takut tak boleh terima ke apa ke, sebab usually you know. So everything is good lah. Alhamdulillah, everything goes well. Alhamdulillah. So okey, kita hari ni dekat Jom Hypo ni untuk Borak Kopi Tiang, topik kita hari ni pasal anime. So, korang berdua memang suka minat anime ke tak? Wah. Macam mana nak cakap? Macam kami ni jarang tengok anime sebenarnya. Tapi kami tahulah ada anime ni kan. Macam apa? Even like Dragon Ball kita tengok juga. Orang yang mainstream tu kita orang tahulah. Like deep tu agak kurang, tapi sukalah juga macam tu lah. Sebab bukan apa tau, bila cakap pasal Jepun punya anime, cosplay dan sebagainya, inspiration fashion diorang banyak. That's true. Betul kan? Betul. Tapi kita yang gaya kan dengan gaya kita lah kalau nak. Tapi tadi sebab korang nyanyi duo, tak dengar sangat suara yang individu. Boleh tak belanja, seorang belanja sikit-sikit lagu? Lagu apa apa lagu yang awak nak nyanyi? Maksud kita nak dengar suara awak secara solo. Alright, okey, kita try. Hazel boleh fikirkan lagu apa tadi dulu? Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Wow, sedap bu. Lain genre lah. Tak, pelakon-pelakon yang new generation semua boleh menyanyi lah. Luar biasa lah. Hazel. Kau selalu meragukan apa yang disembunyikan Minda. Oh selalu. Kalau sikit je dia belanja. Betul-betul sikit, tapi memang dua-dua sedap. Nampak sebenarnya Muaz buat vocal test. Dia macam tak puas hati. Sebab tadi macam mana diorang nari-nyanyi macam tu suara stem. Tengok sebenarnya saya jawab talented. apa netizen kata, miming ni. Ada netizen cakap miming, saya cakap no. Don't nyanyi live. No miming. Ya betul-betul. Sebab apa yang Dem Lepak Boys ingin buat kelainan pun memang kami akan nyanyi live lah. Terbaik. Sebab dia punya mentality gitu baiklah. Betul. Kita datang show, orang nak tengok live tu. So kalau kita miming, kadang-kadang miming tu penonton tak puas. Betul. Dia buat macam tu kan. Dengan berpeluh macam tu dah kita tengok memang semangat. Mana kalau miming dia punya mic dekat. Sebab nak cover. Tadi dia nak macam ni semua. Mana? Memang live lah. Okey. Dan kita nak kembali pada music video tadi lah kan. Music video tu macam katanya pasal fighting, pasal apa. Lagu yang ni, lagu laju. Ada terfikir juga tak nak buat lagu slow sikit ke? Mungkin in the future. So kita orang pun ada planning juga nak buat different kind of genre, you know. So kita orang takkan target like pop je, menari all the way. So kita orang nak juga like slow R&B, ballad, jazz, funky. Okey, maksudnya sebenarnya mereka ni kalau kita ikut ni macam versatile lah. Kita orang nak ke arah tu lah, versatile. Okey, jom kita nyanyi lagu Irama Malaysia sekarang. Cuba satu. Hendak. Boleh kan? Hendak ku rasa. Lah sayang. Wah. Sedap pula Okey, tukar pula. Okey, Hazel dangdut satu.
Kalau ku pandang geli bintangmu jauh di sana. Asik. Okey, Madan pula, Madan. Dangdut. Dikit banget satu, dikit banget. Dikit banget pula. Aduh. Okey, bagi saya beat. Dembolon di tak so. Boleh? Satu. Tak tahu lah. Gugah, Madan, gugah. Okey. Jadi untuk anda semua, mereka akan buat satu lagi persembahan istimewa untuk korang yang tak puas dengan persembahan mereka tadi. Tapi sebelum itu kita nak bagi tahu dengan anda, jangan lupa untuk saksikan drama baru gandingan hebat Alif Sata, Umi Nazira dan juga Zara Zia dalam Risikan Pada Hati. Risik Pada Hati mulai 27 Jun ini jam 7 malam di slot Akasia TV 3. Yeay. Dan juga supaya kita, macam mana Cak Muaz? Di sini supaya kemeriahan sangat-sangat luar biasa. Kita semua pun dah simpan lama dalam hati. Dah lama macam nak pergi event. Jom Heboh ni memang one of the best festival out there. Jadi rugi kalau anda semua tak datang. Banyak sangat aktiviti yang best. Kita ada apa, Mak Dan, kat sini? Kita ada RV kat depan tu. Ada hot air balloon yang kita boleh lempar kat situ yang besar macam tu. Dan ada macam-macam. Korang boleh datang ramai-ramai. Apa yang pasti jaga diri, jaga jarak, pakai face mask dan sebagainya. Betul. Tapi jom datang ramai-ramai ke Jom Heboh. Okey. Dan durian pun ada ni. Saya tadi nampak sampai sini kan? Bau dia sampai sini. Jadi anda nak dapatkan harga durian yang luar biasa di sini ada. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kami besok, kita ada sesuatu istimewa nak dikongsikan untuk anda, okey? Okey, sebelum kita atur tu, saya nak bagi tahu, katanya pasal esok, korang pun wajib tengok tau. Boleh. Ini wajib. Ini adalah pesanan ikhlas dari kami semua. Esok adalah hari wajib untuk anda tonton Borak Kopitam kerana ada sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama anda. Hanya esok sahaja. Okey. Alright, jadi kejap lagi kita nak saksikan persembahan daripada adik-adik kita ni, kan? Tapi Muaz ni nak bawa anda antara yang menarik di Jom Heboh. Boleh Boleh. Okay, korang buat yang terbaik tau. Okey. Alright. Okay guys. Take over the stage. Okey, terima kasih panel. Okey. Madan. Katanya kita macam apa ni lah, Muaz lagi, apa kita kena stay sini dulu. Okey. Dia tak bagilah, lawak dia kata, dah, jangan. Muaz dia makan durian, korang jangan makan. Tak apalah, okeylah. Daya pergi belah sini belah lah. Okey. Kalau cakap pasal dance kan, korang memang dulu kecil cara dance ke ataupun macam mana? Kalau ikutkan, dia adalah cikgu menari. Ya, betul. Okey. Sebab saya memang belajar menari daripada umur 10 tahun. Tapi tak adalah mau fokus sama menari. Okey. Tapi betul-betul menari tu bila masuk satu program TV yang menari. Okey, kalau satu artis dalam Malaysia ni, yang awak rasa dia punya dance awak adore, memang macam style lah diorang ni. Ada beberapa lah. Kalau artis wanita ada Elika Paujin. Okey. And then ada Sofia Liana. Betul. Difam. Yep. Dola. Yeah, itu semua kita uprising lah. Sekarang ni uprising untuk The Boys pula. Sistem for The Boys lah, come on. Betul? Ya, betul. Tapi kalau Zaidi sendiri, macam mana you boleh, sudah 10 tahun sebenarnya yang Demlab Boys ada. Tapi macam mana 10 tahun lepas yang you boleh macam ada minat untuk dance dan menari macam ni? Macam mana ada minat sebab kami memang kira yang Dem Lepak Boys dulu ni kira kami punya sifu-sifu cikgu menari. Kita orang punya cikgu kita orang juga lah macam tu. So banyak kami belajar daripada diorang macam mana style-style menari ni, and then lepas tu baru dia cakap cuba kita continue untuk next punya different punya platform lah. Industri yang lain pula. So kita go for singing lah. Jadi sekarang ni kita nak tinggalkan mereka di atas stage, bukan dengan saya dengan Mak Dan. Biar Muaz makan durian, kita tinggalkan. Dengan lagu apa tu? Kelentang, Kelentung. Yeah. Oh, cantik. Alright everybody, terima kasih kepada kami di Borak Kesini Carnival Jom Heboh. Alright, Assalamualaikum. Right. Yeah. Let's go. Kalau kau nak nyanyi sama-sama, let's go. Siang malam tidur aku tak lena. Makin malam makin rindu padanya. Oh rindu manja. Boleh jumpa buat apa nak tunda.
tak berpisah.